A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izin dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam membicarakan topik kuliah maghrib khas pada malam ini, iaitu masjid dah buka, jom bro kita salat di masjid. Itulah tajuk kan? Mana kata nak menggalakkan semua orang datang ke masjid. Jadi apa yang dibuat ni, galakan-galakan yang dibuat ni bukannya untuk masjid, tapi untuk kita. Bukannya untuk kepentingan masjid, tapi untuk kepentingan kita. Kepentingan kita, kerana biasa orang pergi masjid ni ada orang cakap, pergi masjid belum tentu lagi baik. Tapi sebenarnya ada harapan jadi baik. Ada harapan jadi baik. Ada juga yang cakap pergi disko belum tentu tak baik. Betul juga. Tapi ada harapan jadi tak baik. Yang tak pernah lah pergi disko, berhenti je isyak, tak pernah lah. Kan? Tapi kita hari ini sebenarnya nak mengajak untuk kepentingan kita juga, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Jadi tahniahlah kepada masjid di atas keupayaan melaksanakan program pada malam ini, yang mana Datuk Bat pernah datang baru ni, jadi saya bikin nyambung-nyambung lah kan. Jadi bila kita sebut tentang pengimarahan masjid kan, kalau kita tengok para ulama ada membincangkannya. Kenapa apa pasal macam mana gaya kan. Jadi ini salah satunya, mengimarahkan, menghidupkan masjid. Ada yang memberi maksud imarah masjid itu adalah membersihkannya, memberi perkhidmatan kepadanya selain daripada tujuan ibadah. Itu juga adalah imarah masjid. Buat program-program. Kita mengimarahkannya itu menghidupkan masjid itu dengan cara-cara yang berbeza-beza. Baik program taklimat kesihatan pun boleh buat ke masjid. Kan? Jadi dia akan berlangsung dalam keadaan yang sangat baik. Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 36 yang bermaksud nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyata, yang terutama sekali di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Malamnya kan datang majlis ilmu, apa Nabi sebut? Nabi sebut datang majlis ilmu. Nabi kata, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan kan sampai kita masuk syurga. Datang, tak kisah dia tak sambut dalam tu, walaupun kita tidur. Salah. Tidurlah macam mana. Ni ramai-ramai datang ni kadang-kadang ke rumah ayah dia tidur. Dengan bantal, dengan ekon, tapi dia tidur. Tapi datang dekat Masjid Al-Ubudiyah, duduk togak-togak tu dia boleh tidur. Hebat tak hebat? Hebat tak tu? Kan? Mana dia tunggu kat masjid, dia duduk standby. Konok pula dapik dia tiang. Contoh, jangan berani lah ni contoh. Kan? Tapik pula tiang rumah. Dia punya sadap tu dapik dan cakap. Sekarang tak ada nak ke belakang. Kat tengah pun dapik kursi boleh bersandar kan? Hati-hati, jangan terbalik je dah. Sadap nak tidur. Kan? Tapi itu dia. Malaikat ni dekat majlis mau mengembangkan sayap, mencatat segala amalan kita pun juga yang kita buat ke masjid. Cuma kita tak nampak lah. Kalau nampak berterabur lagi balik kan. Ya? Tak nak nampak. Kan? Itu sebabnya kalau kita tengok sembahyang berjemaah di masjid, berapa kali ganda pahala daripada sembahyang seorang? Berapa kali ganda? Berapa kali ganda? Tahu. Semua orang tahu. Tak ada siapa pun jawab
di dalam 20 lebih macam tu lah. Tak tahu semua jawab. Tak ada jawab. Antara 20 ke 25 macam tu. Tak. Semua jawab 27. 27 kali ganda. Tapi kenapa tak ramai? Masjid ni ramai lah. Maksud saya kenapa di kebanyakan tempat tak ramai lah. Apa muncul? Sebab pahala tak nampak. Pahala tak nampak macam duit. Contohlah kalau satu kali semayang jemaah dapat RM27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pakai RM27. Ramai kan? Yang seorang tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada. Ya Allah. Zoom ambil sikit masalah sistem. Tapi dapat lah kan? Kalau macam tu tak mau masa tu marah. Macam mana lah parking tak cukup. Masa tu semua akan datang. Sebab kita menilai satu perkara tu dengan kebendaan yang kita nampak. Nak nampak pahala ni dengan mata hati. Tu sebab Nabi kata, kalau ikutkan hati aku, kata Nabi. Kalau ikut hati aku, nak sahaja aku bakar rumah orang yang tak pergi semayang jemaah. Dia dah dengar azan, dia boleh relax tengok drama dia. Orang dah azan, dia boleh relax main bola. Orang dah azan, relax lagi main takraw. Last point. Main bola, last goal. Sekali gol, isyak dah. Nak menunjukkan bahawa itulah keadaannya. Nabi kata, kalau ikut hati aku, Nabi kata. Tapi Nabi tak buat. Kalau ikut hati aku, nak saja aku bakar rumah orang yang tak pergi semayang jemaah masjid. Tapi itu Nabi bercita-cita, Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, dibimbangi jadi sunnah. Kan dah tak ada lah kerja orang ampang ni pergi bakar orang tak pergi semayang jemaah. Imam pun sama pergi bakar. Imam lambat sampai dah rumah dia orang bakar. Contoh lah kan. Tapi nak memberi penegasan kepada kita tentang kepentingan salat jemaah. Ya. Syarat utama pengimarahan masjid ialah orang yang terlibat mestilah orang Islam. Orang Islam yang keluar. Kan? Orang kafir tidak boleh mengimarahkan masjid dan tidak akan diterima oleh Allah. Masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam mengimarahkan Masjidil Haram, kan? Mereka mengimarahkan dengan memberi khidmat, mereka memberi minum kepada jemaah haji dan mereka yakin dengan melaksanakan tugas besar. Walhal apa yang mereka buat itu hanya imarah di sudut kebenaran saja, tapi tidak dari segi ibadah pahala di sisi Allah. Kan? Jadi mereka tidak mengimarahkan dari sudut ruh dan tujuan masjid itu dibina, iaitu untuk menyembah Allah dan tidak melakukan syirik. Sebab itulah Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-19, adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang mengerjakan haji dan hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka bersifat demikian tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi tak ada maksud dia pergi masjid kena jadi elok. Itu sebab bila cerita mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 ciri. Kan? Mencapai kesempurnaan ibadah 4 ciri. Pertama, mesti dengan ilmu kena belajar. Tak tahu tanya. Ada orang datang jumpa imam, tolonglah ajar saya macam mana nak solat imam. Laku pangkat tinggi. Bila dah pencet dia cari imam sebab nak belajar solat. Kena belajar. Tak main, dia ikut-ikut dah kena belajar. Mengaji kena belajar. Pergi umrah pun kita kena kursus dulu. Dia ajar dulu macam ni. Dapat sikit. Sampai kat sana dah buat lagi faham. Ada bacaan-bacaan dia. Kan? Itu pertama. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Bila semayang, bila beribadah, mana lagi elok nak perangai. Ni makin semayang, makin tahu pula apa hal. Semayang mengumpet laju. Semayang nombor ekor tak tinggal. Orang kau kau jangan menjudi. Tak, ini ikhtiar. Ikhtiar. Kono pula tu.
Dah lah kono yang paling kuang asam tu di belaco EJK masjid. Konyang sandawo EJK masjid. Yang EJK masjid tak tahu pula. Kau pahal nak kanyo makan kami? Kebetulan berdia saya imam. Togak-togak dia tipu imam. Tiap yang seorang jemaah dah tahu. Tiap-tiap bulan waktu berdia dia. Contohlah. Ada perubahan pada perangai. Jadi elok. Jadi lagi baik. Dan begitu juga yang keempat, dimulakan dengan niat. Niat kena baik. Inna a'malu bin niat. Ya. Itu sebabnya kita tengok kan, tajuk kita ni masjid dah buka. Dah lama masjid buka dah, tapi ada yang belum sadar. Yang di Mekah ni, kenapa masjid tak boleh sembahyang kapan-kapan? Yang Mekah tu tak datang. Kau datang dulu. Kan, datang dulu. Kita ni bukan saja-saja tak bagi dulu rapat, kita ni nak menjaga nama masjid. Kalau rapat-rapat jadi apa-apa masalah, orang ni cepat dia fitnahkan masjid. Inilah dia, orang Islam sembahyang rapat-rapat, kan apa yang tersebar pastor. Kita nak jaga tu. Itu yang diheboh-hebohkan. Dulu ingat tak masa mula-mula PKP? Ingat? Masa mula-mula PKP, kemudian bila sampai PKPB, sembahyang Jumaat, ada beberapa negeri meletakkan syarat, mesti register online. Ikut kapasiti masjid, hanya 150. Masjid ni 250. Masjid yang besar sikit 300. Tak lebih. Dia tak lebih daripada 1/3 ke 1/4. Masuk dalam Facebook tu ditunjuk. Alhamdulillah, telah pun lulus. Hari ini aku dapat kembali ke rumah Allah. Tak datang. Apa perangai tu kan? Nak tunjuk apa? Dia nak jadi keyboard warrior, nak jadi champion. Dia orang tahu status dalam Facebook dia. Sebab hari ini tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, penyakit yang paling teruk hari ini bukan sakit jantung, bukan gaut darah tinggi. Penyakit paling teruk penyakitnya. Penyakit paling teruk sekali. Azab memek. Tertinggal pusing ni balik. Orang lelaki tertinggal kono pusing. Sebab banyak rahsia negara dalam tu. Boleh dibuka ke gini dan mampu nikah, copet, polo-polo, dia buat kerja balik. Ini betul-betul. Semua maklumat dalam telefon. Tuan-tuan tahu tak? Telefon ni kan, ada satu cerita lah. Pernah sekali telefon saya entah macam mana. Dekat dalam galeri itu hilang gambar, video semua hilang. Lepas tu adalah sahabat seorang nak tolong. Tak apa tuan, saya tolong. Lepas tu ada member saya daripada syarikat. Adalah syarikat telekomunikasi tu. Saya tak nak sebut lah jadi mana kan tuan-tuan sibuk minta nombor telefon dia kan. Syarikat ni dia kata dia dekat telefon. Dia daripada mana? Dia daripada Singapura. Dia tolong. Singapura. Dia telefon saya. Hello, Assalamualaikum. Dia kata, okay Ustaz sekarang cuba Ustaz letak dia. Saya pun letak kat bawah. Ustaz tekan loudspeaker. Saya tekan loudspeaker. Bergerak tu. Yang ni file ni nak tak tuan? Ni nak tak? Yang ni nak tak? Faham yang ni? Kini saya delete dia hilang. Ni nak tak? Dia boleh kontrol daripada Singapura. Daripada jauh. Tu telefon tuan-tuan dia jaga lah. Segala nombor PIN masuk dalam tu. Betul tak? Dia curi tak payah banyak. Kalau orang jahat lah. Ambil RM1 sudah. Seorang RM1. Kalau dah 10,000 orang, 10,000. Kita pula mana pernah ingat sen-sen singgit-singgit itu. Nah, ni cerita mana telefon kita sekarang, kebergantungan manusia ke telefon sekarang. Itu belum cerita lagi. Penyakit sekarang ni apa? Mau nak makan, nanti dulu. Di gambar. Apa masalah? Pasal tak tahu. Ambil gambar. Lepas itu telefon, dia tengah semayang. Alhamdulillah. Hari ini kembali ke Masjid Al-Budiah. Ambil gambar. Belum-belum nak share. Kan? Mau nak share. Dia ada kat mana, buat apa. Kan? Ini adalah penyakit hari ini.
Orang dah tak boleh hidup tanpa telefon. Makin mana ada telefon. Zaman dulu lah beraya berbunga. Satu rumah berbunga. Tanya anak dan apa semua. Maaf. Sekarang Miramah dah balik. Itulah dia zaman dia kan. Macam mana? Tengok pasal makan. Pasal makan kan. Nabi kata apa? Hendaklah kamu sembunyikan. Dia kata kalau kamu ada makanan, bagi sedikit pada jiran kamu. Dan kalau kamu tak bagi, kalau kamu tak nak bagi, sembunyikan daripada dilihat oleh jiran kamu. Itu Nabi ajar. Dan kalau kamu memberi buah kepada anak kamu makan, jangan benarkan mereka makan di hadapan rumah. Takut anak jiran nampak, mereka pun nakkan buah. Itu pun Nabi ajar. Kita hari ni share dalam Facebook. Satu dunia tengok. Kawan tu dalam poning, bolopeh banjir, lumpuh, tak habis sungkit buat hari. Habis tu tengok Facebook, pak, status keluar gambar tu. Tak sakit jiwa tengok. Itu adalah cerita dia. Kan? Parah. Kita ni dalam masjid ni satu lah. Masyarakat kan. Jangan berprasangka. Jangan. Masjid Ubudiah tu duit banyak. Problem tak ada. Dia boleh cakap. Jawab balik ke dia. Problem banyak. Kau yang tak ada. Cakap macam tu. Dia yang tak ada. Macam-macam hal ada je penuh dia nak balun gitu kan. Macam ni punya ramai tak ada problem. Kan macam ni punya ramai. Itu sebab saya tak tolak ceramah kat sini. Sebab saya dipahamkan jemaah subuh pun macam ni lah ramai. Cara golak tu tak ada lah. Mudah-mudahan apa yang ni ramai. Ni anak-anak muda ramai. Malam tadi saya di Taman Pandan Kampung Medan Taman Medan Baru. Dia letak anak-anak muda. Itu anak-anak muda penuh ke depan tu. Sebab nak cari pelapis. Yang ada makin lama makin tak terdaya. Imam steady, tak apa. Imam steady. Kan khusyuk lah kita tadi dengan imam baca. Kalau boleh sambung lagi macam tu. Ya. Cari anak-anak muda. Biar dia semangat. Adik-adik kita buat pertandingan azan, sekolah rendah, sekolah menengah. Dua kategori. Kategori subuh, kategori maghrib. Memang tak sama. Kategori subuh lain lagu kan. Dia tak rapek Melayu-Melayu lah. Lolap kan. Maghrib tanpa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab maghrib dia sonjo. Hati mudah terusik. Mendayu-dayu tak apa. Menangis-nangis nak datang saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay. Sampai hayya orang nak sapu lah tu Zat. Subuh tak mau dia macam tu. Allah tak mau dia subuh macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun. Hayya 'alas salat. Wah, nak apa ni tu? Ni. Apa ni bagi Bilal pagi-pagi dia datang. Dia datang terdayu. Bukan sinilah tapi lain. Sini okey. Ya Bilal tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan jori bunyi tu. Allah sampun. Asyhadu an la ilaha illallah.
As-salatu khairum minan naum. Memang lolap lah orang. Naum. Tidur. As-salatu khairum minan naum. Macam tu abang. Solat tu lebih baik daripada tidur. Bagus. Makan waktu bilang ni. Barulah imam pula nampak ramai datang, semangat imam. Istau sufufakum, lurus dan rapatkan saf. Imam. Allahu Akbar. Semangat imam subuh. Tengok. Allah. Tak ada orang. Lah kau yang kau. Sakit perut. Antum tinggal imam ni. Yang seorang tadi dah sampai. Dia tengok kat Cik Amin. Ini mau tinggal seorang ni kan. Langsung balik. Dia takut jadi imam. Itulah dia. Kan? Jadi waktu tu saya kata, ajak anak-anak muda. Itu sebab saya pergi ada satu surau, satu masjid, masjid Islam pada nampak, surau pada nampak. Dia jadikan, dia buat gelanggang sepak takraw dalam kawasan masjid. Lepas tu ada pula meja pingpong. Jadi budak-budak yang training wakil sekolah pun pergi kat situ. Jadi dia akan gunakan masjid surau. Tapi kena jaga. Bila dia duduk kat masjid, dia kena jaga tata cara percakapan dia. Kena jaga. Bila marah tu kan tak keluar bahasa-bahasa kasar. Sakit perut pergi bilik air. Jaga kebersihan tandas. Jangan datangkan fitnah pada agama. Sebab agama Islam, an-nazafatu minal iman. Nabi kata kebersihan itu pun sebahagian pada iman. Ini sakit perut masuk toilet masjid, buka pintu bertobat, buka pintu zap terapung, beronang-onang ke tepian, poning kepala, sebelah ni pun campu, poning kepala, hilang selera buang air. Tu yang kat masjid tu saya kata Allah tak pantun, baru dia faham. Sila jaga kebersihan tandas ni. Dia tak faham. Tak pantun. Ada kucing, ada tikui. Dah kucing jiwi. Kok bonak, nama ada, mapangang, tak faham, tak tahu. Dia dapat lain macam pantun. Macam tu lah. Ya, tapi sini Alhamdulillah. Saya tak malu mengaku dah. Tadi saya benar pertama sampai langsung cari toilet. Bagus, orang sini. Tawaf, baru sampai jemput bilik air. Si bayi tak menabur tu. Belakang, Ustaz, belakang. Ikut sini nokek ke sini nokek? Sama ya. Betul. Tapi bilik air, bosi. Jago. Tu sebab saya kata tadi, bila menyorahkan masjid, kita jangan ingat ini rumah kita. Ini rumah Allah. Bila rumah Allah, jangan perasan kau suka-suka kau sound orang. Orang tu tak pernah datang. Malam ni dia datang. Samsul dapat. Tiba-tiba dia datang. Kau pahal datang. Tanya kawan. Langsung tak datang kenapa tu? Kau selama ni muka tak pernah nampak. Tiba-tiba datang ni mesti Samsul Babnya hal kan. Sudahlah. Ini rumah siapa? Ini rumah Allah. Jadi Alhamdulillah dia datang. Apa salah kita sebut? Seronok tengok kau datang. Bila kali datang lagi, seronok datang. Ramai jemaah kita. InsyaAllah. Dalam malam-malam dia datang kan. Di balik cerita kami ni. Yang tadi kan dekat masjid kan. Pergi ke masjid kata seronok tengok abang datang. Dia kata ada masa datang lagi. Seronok tengok jemaah ramai. Isteri pun cakap. Itulah abang tak nak pergi masjid. Nak pergi masjid tu. Tambah seorang lagi jemaah. Macam tu ayat dia. Ada satu lagi kalau tak sebab ceramah, orang tu tahan lama tak datang masjid, tiba-tiba datang. Maksudnya apa? Nak keluar. Dia kalau tiba-tiba datang tu nak keluar. Dia pandai. Dia tak datang tahu jumpa imam. Dia duduk belakang. Esok tu tengah sikit. Makin lama okey ngasah pertama. Hari kompet. Dia pandai. Strategi dia. Hari kompet boleh jumpa imam. Assalamualaikum Tuan Imam. Salam. Siapa?
Ayolah mam, saya duduk kat jalan apa tu, jalan buat pustruk apa tu. Pahala tu. Itulah mam, ajak nak buat kedui. Oh, dah agak dah. Imam dah kena agak dah tu. Kan? Kalau besok kan, kalau pukul tak nampak, tiba nampak nak kedui tu. Mak yo kau mam telah tu kawan tu. InsyaAllah, insyaAllah. Bila nak buat tu? Hari Khamis malam Jumaat, berbulanan, sekejap saya tengok senarai. Ui, malam tu memang dah ada kenduri, lepas maghrib ke rumah apa tu. Kalau buat lepas isyak boleh tak? Malam tu juga nak buat kan? Boleh lah mam, lepas isyak pun tak apa. Kita bunding, kita hormat dengan imam penyusun kenduri tu. Ini tak. Dia buat kenduri, dia tengok tak dapat. Dia jemput imam lain, dekat masjid lain datang mahal. Itu semua yang jadi bercakap macam tu. Import. Itu okey. Ada datang, imam pun tak kenal pengasan. Dia tanya pun tak. Ni, apa ni? Imam mana imam? Yang dia tanya, imam tu. Imam mana imam? Ya lah imam lah. Oh, minta maaf. Tak perasan. Selama ni kau semayang mana? Imam dah bagi. Kau semayang mana? Sini lah mam. Tapi kalau kau tak perasan nak, dah imam panah-panah, tak salah imam tak panah-panah. Dengan betul. Salah lah imam tu. Jadi hal tu. Tapi itulah, kita ni kena dalam bab ukhuwah ni, kena pandai jaga adab. Ya? Narik rambut dalam topung tu tak berselera, rambut pun tak tutup. Cakap dengan bahasa yang elok. Kita orang saja contohlah baru ni yang diviralkan pasal budak yang kono balun tu lah. Kono tonyok. Dia menampakkan, bukan kok, tak kisah. Kita kena faham dalam Islam matlamat tak nak menghalalkan calon. Kan? Jadi satu hal yang paling bungku atau buku kebangan itu melantun orang yang merakam dan menyebar. Tak kisah lah kan. Kenapa perlu? Betul ni aib. Ya. Dah bergaduh sesama kita. Cakap ni, cakap tu, cakap ni. Kita kena berhikmah. Orang masjid terutama. Kena sabar banyak-banyak. Macam-macam orang cakap tu, cakap ni, cakap tu, cakap ni. Tak. Masjid ni lah. Selagi mana ada masjid di sini, selagi itulah aman, tenang dan makmur di masyarakat sekeliling. Sebab apa? Sebab inilah hati masyarakat rumah Allah. Sebab dalam banyak keadaan kita tengok berlaku apa-apa mudarat musibah, masjid tetap elok pagar. Betul kan? Kita tengok di Aceh, Masjid Ar-Rahman tu. Banyak dah Allah Ta'ala tunjukkan. Petunjuk ke kita, suruh kita tengok. Tengoklah imam doa tadi. Imam doa untuk semua orang, termasuk kita datang. Pun imam doa kan. Muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya, ibnum wal amwat. Untuk semua. Semua jamaah. Pernah dengar imam doa? Ya Allah, kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja. Yang lain itu imam. Mana ada? Mana ada? Doa untuk semua. Itu cerita dah. Kan? Di masjid, umat Islam menemukan ketenangan hidup dan penyucian jiwa. Betul. Kerana di sana adanya taman-taman syurga, adanya majlis-majlis yang bermanfaat. Betul. Tak ada siapa yang datang ni, hati yang kusut. Tak, semua tenang. Ramai yang tenang dah. Dia kalau orang tu dengar ceramah saya, dia tengok, itu biasa. Kalau kojab tengok, kojab lalap. Hebat orang sebab sambil-sambil dengar, dia zikir. Tapi kalau sepanjang ceramah tu, dia zikir, itu paling hebat. Zikir. Kan? Dia doa hilangan tu. Orang perempuan mesti dah dapat pada Ustazah. Ustazah ada ajar tak? Doa hilangan tu. Cakap ke depan ni, baca doa tu. Hilangan tu orang. Pernah ambil tak ayat? Orang perempuan pernah tak? Dapat tak ayat hilangan tu tu? Dapat tu. Dapat ngeleng. Tak dapat saya bagi. Tak dapat tak? Tak dapat.
Ayat yang senang kan? Baca ayat tu, hilang ngantuk orang yang dengar ceramah. Ayat yang senang kan? Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hilang ngantuk orang. Tapi saya belum baca itu hari. Wabillahi taufik. Togak dia. Wih, dah habis kok. Togak. Dia macam tahu lah bajet dia nak bangun buku bilur. Itu kelebihan orang yang tidur. Kan? Di masjid akan timbul rasa kesatuan, akan rasa kita nak bersama-sama dengan semua orang. Tengok, mana ada kita resis dalam ni? Dia Jawa tu kau jangan ambil dengan dia. Atau Minang, atau Bugis, atau Samsul Demak tu dicampur. Jawa campur Minang, Janam. Saya belah mak saya Jawa, belah abah saya Minang. Tu muka macam Pan Asia tu. Koyo belah. Tak ada lah. Tapi lah. Mana ada kita sama? Kan Nabi sebut dalam kubah terakhir Nabi, sebenarnya manusia itu sama saja di sisi Allah. Yang membezakan hanyalah amal soleh dan ketakwaan kita di sisi Allah. Anda dengar? Saf yang pertama untuk yang gaji 5,000 ke atas. Saf yang kedua 4,000 ke atas. Saf ketiga 3,000 ke atas. Dan selebihnya untuk golongan B40. Mana ada? Ada. Itulah hebatnya. Jadi Nabi tak ajar benda tu. Nabi ajar suruh kita saling wajib sayang. Selagi mana dia taat kepada Allah dan Rasul, selagi itulah kita kena sayang sesama kita. 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah. Yang ada tak ada naungan selainnya ketika di akhirat nanti. Apakah 7 golongan itu? Golongan yang pertama adalah pemimpin yang adil. Golongan yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Terpaut pada masjid ni, dia balik Johor, dia balik Perak, balik Melaka, balik kampung, dia pergi mahal kawan, dia tetap masjid dekat tak masjid. Dia tetap nanti masjid. Hati terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bersahabat, bercinta, berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya, lawa pun dia tolak. Yang buruk lagi tak selera. Itu laki orang. Ya. Kemudian seterusnya yang keenam, orang yang bersedekah tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu, merahsiakan sumbangan. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersedia basah pipinya dengan air mata, mengenangkan dosanya kepada Allah. Jadi salah satu, hati terpaut pada masjid. Hidup kita dalam masyarakat ni macam itulah tuan-tuan dan muslim. Masjid ni menjadi tempat melakukan solat yang mana hadis disebutkan dia sebagai tiang agama, baik solat fardu maupun solat sunat. Maka kita kena jaga kesatuan umat, kena jaga. Buang perasaan-perasaan yang tak baik. Buang perasaan tamak. Tamak tak cukup sikit, jangan. Kejap lagi keluar ada makanan yang dah dibungkus. Jangan tamak ambil lebih. Ambil hak kita lah. Ya? Biar sama-sama mengasuh. Sikit sama mengasuh. Banyak sama bagi. Macam tu. Ya? Kemudian, buang perasaan sombong. Kadang-kadang kita sombong dalam dunia ni. Sombong untuk apa? Foto yang tak ada apa-apa. Kau nampak kopiah ini anak dan bagi daripada Makkah. Dia koyok dah. Nampak ni, korek lagi ni. Bawa-bawa, tengok susi. Mak aku tunjuk. Alah, kojak ni. Alah, ambil lah. Dia pun tengok. Made in China. Dia punya lagak ada kan. Sebab malam tahun baru itu saya, Dr.
Ustaz Arif, Ustaz Haslin, Ustaz Abdullah Khairi kita buat forum perdana kan malam tahun baru. Tajuk dia, mana milik kita? Mana milik kita? Yang kita datang malam ni, yang kita usahakan dekat dalam masjid kita semayang, itu milik kita. Yang lain bukan kita punya. Baju yang kita pakai ni pun bukan kita punya. Sampai masuk mati kan bawa orang kubur. Dia nak meninggal lah. Sarung dengan kurta yang paling dia suka. Tak ada. Kain kapan lah. Nak kita lagak-lagak kan? Kereta besar, bawa mati. Berambut anak-anak. Motor buruk ke motor baru ke kita lagak untuk apa? Dulu ingat, saya dulu selalu sini. Bukit Ampang ni semua selalu. Memang laluan saya dulu. Sampai ke sekolah menengah Pandang Indah. Esok ni. Nanti kita cerita apa hal lah. Dulu kita tengok rumah tu besar. Aku kalau ada duit, aku nak buat rumah macam tu. Kita cakap dulu. Hari ni orang peduli pun tak rumah. Cuma berlambak dah rumah besar. Betul? Makan batu 9 tak rajin banjir. Bangunan saya menengokkan jalan lingkaran yang hati-hati tu lagi takut kepada bangunan. Cakap tak apa-apa. Kau kata lagi je. Ya? Itulah harga dia. Ya. Ya. Tu cakap sementara kereta baru, bawa kereta baru parking. Imam tunggu. Cantik kereta. Kilat, sakit mata tengok. Imam tunggu. Alamak, ada rezeki sikit. Paling lama pun seminggu 2 orang tunggu kereta dah tak peduli dah kereta tu. Iya, motor besar. Kereta nak beli dah. Waduh. Mana yang kita nak banggakan untuk apa? Sombong untuk benda tak ada apa-apa. Dan tanpa kita sadar, kita sombong tu dengan siapa? Bukan dengan manusia, dengan Allah kita sombong. Tanya, jam kau mahal. Jam ni siapa punya? Aku punya lah. Betul kau punya? Betul. Aku nak tanya, tangan kau tu siapa punya? Contohnya. Tangan ni pun Allah punya. Macam mana kau boleh mengaku jam tu kau punya? Rezeki pun Allah bagi. Jangan segala-galanya milik Allah. Dan akhirnya kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kata dari Allah dia datang, kepada Allah dia kembali. Itu sebab dibuat kempen sekarang. Nak ajak semua orang datang saja. Masyarakat tengah sakit, datang saja. Apa kesakitan yang paling tahu? Contoh, tengok di parlimen, menjorit tak faham bahasa. Di parlimen, seorang menjorit, seorang. Ini bukan cerita politik lah, tapi maknanya dia bergaduh sesama dia kan. Contoh kan, kita nampak jiran dengan jiran tak baik. Anak murid dengan guru tak hormat. Nampak? Ini krisis dalam negara kita yang kita kena tengok sekarang. Ini krisis apa? Ini namanya krisis adab. Kek mana nak memperbetulkan adab? Kek mana kita nak mulakan? Di masjid. Tak ada tempat dia. Anak-anak bawa pergi masjid, dia pun tahu adab. Tengok, mana ada budak-budak bising, duduk elok, diam. Dia pun dengar. Sebab dia tengok ayah dia pun diam. Dia pun diam. Adab. Bercakap, dia tengok ayah dia bercakap dengan imam. Assalamualaikum, imam sihat, imam. Kamu tak jumpa imam. Anak saya ni, anak tak mengaji kat sini, boleh imam. Boleh insyaAllah kita buat kelas hari ni. Anak berarti ayah cakap, kenapa ayah selama ni garang dengan imam? Langsung belok cakap. Adab. Anak kita ni, didik tentang adab. InsyaAllah elok hidupnya. Betul. Makan sirih berpinang tidak. Pinang ngado ke kota Melaka. Makan sirih memanyang tidak. Tak gahdek budi dengan bahasa. Sebab pun masuk lah. Kita berhenti dekat adab. Akan sambung.
Okey. Jadi, mana kata kalau dalam kehidupan kita ni, adab buat perkara penting. Okay, masjid ni kita menerapkan nilai-nilai. Kita tengok Nabi kan, macam mana Nabi kita, bab adab ni. Tengok. Kalau kita tengok Nabi dekat masjid, Nabi nampak macam mana, pada satu riwayat kan, meriwayatkan macam mana seorang Arab Badui, dia datang, dia duduk di masjid, lepas tu dia tolak lap dan dia terkoncik. Ingat. Sahabat marah dia, sahabat nak marah. Nabi kata, jangan, biarkan. Nabi kata, biarkan. Semua orang tak faham. Apa nak biar pula? Biarkan. Lepas tu lama kelamaan bila Badui ni dah terjaga, dah lama lepas tu baru dia bangun, dia tinggal ke tempat ke Nabi kata, sekarang baru bersih. Sahabat tanya, kenapa tadi kau biar ya Rasulullah? Yang pertama, kau kena faham. Dia tengah beria mana kencing tadi. Kalau kau seragah dia tadi, dia terperanjat, dia bangun lagi mengirai kencing tu. Lagi lah mengebak-gebak kencing tu, bersepahan. Jadi biar tengok, ada sahabat kan. Bila kita bersabar, ada hikmah. Bersabar. Nabi dengan sahabat-sahabat macam mana? Pernah satu ketika, diriwayatkan mana seorang sahabat ni, badan dia besar sikit, dia bertengah seronok bercerita dengan sahabat yang lain, dia tak sadar kaki Nabi. Tak nak cerita, badan besar pula, impit kaki Nabi. Nabi tak ada lah, sama kau nak cerita-cerita lah, kau impit kaki hal. Nabi tak ada macam tu. Tapi tak adab tu yang hebat Nabi biar. Nabi tak nak potong cerita dia. Hari ni, kalau berbunga pun orang potong cakap pun dia anggap tak beradab. Tunggu orang tu habis cakap dulu. Akhirnya bila lelaki tu, sahabat ini dah habis cerita, barulah Nabi perlahan tarik kaki Nabi tu, tak nak orang tu perasan kalau boleh. Nabi macam tu. Ingat satu kali tu, nak semayang, tiba-tiba terbau-bau yang kurang menyenangkan, bau kotor. Dikatakan masa tu nak solat maghrib, solat isyak, solat maghrib. Semua orang pandang, siapa ambil wuduk ni? Siapa bangun ambil wuduk ni, dia yang kontut. Tapi Nabi dengan cepat, Nabi kata, siapa yang nak makan daging kambing dengan aku selepas solat ni, pergi ambil wuduk sekarang. Semua ambil wuduk. Langsung tak tahu siapa. Nampak macam tu. Itu Nabi ajar kita tentang adab, jaga aib orang. Semua Nabi ajar. Macam tu lah kita. Ya? Jangan tamak. Jangan sombong. Sombong ni pula ada 3. Ujub, riak, takbur. Ujub dalam diri. Riak, tunjuk ke orang. Takbur, siap bercerita dengan orang. Panjang lagi tu. Tapi nak hurai ujub, riak, takbur ni pun dia kena makan masa sejam lebih. Jadi, confirm kena panggil lagi ni. Macam tu lah kira.
Jadi mana kata tu. Dan kemudian yang ketiga, buanglah perasaan yang kita tak nak, satu lagi namanya perasaan dengki. Dengki ni bahasa Melayu. Punya tahu, kalau kita tengok bahasa Arabnya hasad. Yang tahu di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dengki mana orang tak gabi. Orang tu duit banyak pun bising. Dengar dia beli kereta baru, tak malu dicuri dia. Dengar dia naik pangkat, tak pun dijilat bos tu. Anak dia nampak semua, macam anak dia seorang pandai. Apa masalah kan? Semua benda elok kat orang kau tak boleh rasa seronok. Patut bila sahabat dapat kegembiraan, kita gembira sama. Macam tu. Alhamdulillah, aduh anak-anak pandai ke kawasan taman perumahan kita. Ya. Itu sebab disebutkan di selain daripada fungsi ibadah, masjid juga mempunyai fungsi sosial kemasyarakatan. Sebab masjid boleh buat jamuan raya. Boleh. Panggil yang bukan Islam datang, tak ada masalah. Buat jamuan raya kat pekarangan tu. Panggil yang bukan Islam tu datang, dia ada meja dia. Semua jemput makan. Lepas tu Allahu Akbar. Main zuhur pula. You all makan dulu ya, kami nak salat sekejap. Dia pun pandang. Dia tengah makan, dia tengok. Seronok dia tengok kita semayang. Dia tak dengar pula alunan yang suci Al-Quran tu. Teringat dia. Dia tersentuh hati dia. Langsung jumpa imam. Imam, saya mau masuk Islam. Macam itu dia. Fungsi masjid ni besar. Besar. Bukan hanya sekadar tu nak kedui. Bukan sekadar jenazah nak mandi. Dah mandi hantar ke masjid nak semayang ramai-ramai. Bukan sekadar itu. Ya. Dan di masjid ni disebutkan bagaimana dalam satu hadis, siapa sahaja yang pergi ke masjid atau pulang dari masjid dan mendahulukan amalan itu daripada perkara lain, maka Allah akan menjadikan untuknya jamuan daripada dalam syurga setiap kali dia pergi dan pulang itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Dan cara terbaik nak mengajak orang datang adalah melalui kuliah-kuliah. Dan daripada kuliah ni, insya-Allah, siapa yang terdengar terdetik dah mati dah. Betul lah dia cakap. Aduh, aku tak nak jadi macam tu. Jadi baik. Keluar dari masjid, baik pandai dia balik. Contoh, sebab baru sekali. Datang banyak kali. Lama kelamaan, betulkan yang biasa. Biasakan yang betul. Datang banyak kali. Jangan tanyalah orang yang dah hati dia terpaut pada masjid. Walaupun dah tua, jangan malu. Saya ni dah tua, bawa masjid, Ustaz. Elok. Ada orang tu tua-tua dah duduk dia. Jangan kita rasa malu. Jangan. Kita kena sadar Allah bagi ruang dan peluang. Dan doalah ya Allah. Berikanlah aku istiqamah dalam ibadah aku. Ya Allah. Bagilah aku istiqamah ya Allah. Kan? Macam tu. Kan? Allah SWT telah menjelaskan 4 ciri utama golongan yang layak mengimarahkan masjid. 4 ciri yang menggambarkan sifat kepribadian, itu pertama, beriman pada Allah, beriman dengan hari akhirat, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan di hujung ayat ini Allah SWT berfirman, moga-moga mereka yang mengimarahkan masjid dan rumahku termasuk dalam golongan yang diberikan petunjuk. Mudah-mudahan ini usaha kita. Datang ke masjid, menghidupkan amalan-amalan di sini, mudah-mudahan akan berikan kita satu kekuatan. Jangan dengan pandangan orang yang polik-polik ni. Dia mazhabnya lain, TikTok mazhab kapan ni ke mana? Oh, ni semayang ke masjid ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Yang ni yang betul. Jangan. Berguru, elok-elok. Ada orang seorang tu. Semayang kalau macam ni 99 Makkah. Macam ni 5 Makkah. Masa bila kau bincang dengan malaikat tu? Dia pula yang tahu. Perbuatan-perbuatan orang ni. Jangan dia bentuk. Ada adab dia nak menanggung ni. Balik betul. Ni jangan buat tahlil ni semua dengan aku. Dia cakap apa? Ayah tu. Tahlil dengan aku. Baca Yasin malam ni 10 Syaban dengan aku. Dia kata Nabi tak buat. Jadi malam tu siapa tengok bola kat kedai tak semayang, semua syukur. Macam mana? Tak, kena faham. Nabi kata malam ni 10 Syaban, hidupkan dengan amalan-amalan. Kalau kau nak baca Yasin, boleh tak? Boleh.
nak mengaji satu Quran lagi bagus. Kan ada yang baca Yasin 3 kali. Boleh tak? Boleh. Cuma jangan sampai kita mewajibkan. Itu saja. Tak terayuk Ustaz baca 3 kali. Terulanglah. Sekali boleh tak? Boleh. Tak terayuk sekali pun. Yasin. Sadaqallahu lazim. Boleh. Berhenti dah jadi orang tu. Pemalik. Nah, ni cerita waktu kan. Itu bergaduh sedangkan Allah Ta'ala ada sebut liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, siapa nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Nah itu. Salah satu cara ingat Allah zikir, ngaji, tahlil. Itu baik kedua tahlil, panggil mana tak? Dan zikir itu semua wa dzakarallaha katsira, ingat Allah banyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil itu. Tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Tanya Allah. Tuan-tuan kalau nak tahu zikir panjang tahlil ni pergi sobat. Kan? Semua pondok lama rasah tu, Syekh Murtada dulu tu memang banyak pengaruh pada imam-imam di sembilan. Yang tarikat-tarikat ni tak ada pendek-pendek. Dia banyak, dah hilang-hilang lutut kan baru doa. Dia macam tu. Itu yang ada orang tak biasa ni, kedua gini tolak balo, kau cari balo. Tak biasa. Tapi betul juga, kalau kita pergi, tak kisahlah kena tahlil, ke ampang ke mana apa kan. Kalau tak sebab kena tahlil, belum tentu kita kembali sendiri ke rumah. Zikir banyak macam tu, betul? Datang ke masjid, imam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu tinggal, cuba dia sama sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak dilebih, tak ada tiga. Jadi hal itu semua nak sikit-sikit. Itu sebab Nabi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj jumpa dengan Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim dengar? Aku tak pernah tengok umat yang paling miskin umat kau lah wahai Muhammad, kata Nabi Ibrahim. Umat paling masakin sekali. Umur dah tak panjang, pemalih beribadah. Imam panjang sikit dah panggil. Aduh, panjang lah malam ni. Bila lah nak tukar imam? Imam baca pendek salah, imam baca panjang salah. Macam-macam hal. Sedangkan kalau tak, kita dah oh, tanah gitu. Saya tadi kalau imam tadi sambung tadi tak camah tak apa. Nak cerita kan betul. Relax. Kita semayang tak ada terkoja-koja. Relax. Iyalah, sojit dah lawak. Kapek baru. Tombonam muka sujud. Kipih sebuah salam. Apa boleh itu? Sedekah ni nak sedekah. Siapa nak sedekah? Tabung apa tadi? Tabung bangunan apa? Bumbung. Berebut lah bagi. Kan? Besok ambil nombor akaun. Pagi besok subuh transfer. Sedekah subuh. Doakan saya kaya. Dia punya description. Doakan saya kaya. Singgit pun. Nak kutip untuk bumbung tu berapa je? 50,000. Macam ni punya orang takkan tak kena. Berapa lama dah lancar kamu? Sebulan? Okeylah. InsyaAllah. Saya doa bulan depan settle. Nanti tak cukup itu saya. Ayat. Memang tahu tu. Saya kan nanti bukan sekarang lah. Tapi betul insyaAllah. Ya, nanti ingatkan saya. Iya, itu sebab berambut tau. Berambut. Itu buat saya kata. Mana ada masjid baik Bono tak elok? Malam ni kita nak lancarkan satu program untuk mengumpet beramai-ramai. Mana? Tak ada. Cerita pasal mengumpet ni. Saya ada terbaca baru ni.
Bayangkan ada satu puak-puak yang duduk dalam hutan ni, di hutan Amazon. Dia menyembah pokok. Dan satu hari itu bila pokok tu dah tak berbuah, tak keluarkan hasil lagi, dia ada satu upacara tu, dia mengelilingi pokok tu. Daripada pagi sampai petang, dimaki pokok tu. Dengan bahasa, dimaki pokok tu daripada pagi sampai petang. Mati pokok tu. Kalau pokok kalau maki, matilah. Orang tak tahu cakap. Dia ada kan. Bayangkan pokok boleh mati. Patutlah orang tua-tua dulu kata, siram pokok tu, suruh berbuak ke pokok tu. Copetlah kau bosan pokok. Bila pokok tu menjawab, ya tu hari-hari kita. Menjiram malah sibuk suruh bosan. Menjawab pokok tu. Tu dia kata Nabi Ibrahim kata, masa tu Nabi Ibrahim pesan kat Nabi kita, sebabkan umat kau ni miskin, suruhlah dia tanam tanaman syurga. Apakah dia? Itulah dia yang di penghujung sebelum doa. La haula wala quwata illa billahil azimil azim. Itu ada khazanah daripada syurga yang diturunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Aman. Dalam satu riwayat kata, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Amallah banyak. Sedekahlah banyak-banyak. Hari ini hidup itu banyak bona bala dan bencana datang. Musibah datang, banjir, wabak Covid. Lepas tu ada Omicron, lepas tu ada Delta Cron, tiba-tiba Delta Cron tu tak jadi pula, silam teh. Warning ke mana-mana? Tak kisahlah kan. Ni sibuk berobot nak ambil dos. Hari ni ada lah menteri khabar, kalau tak cukup dos penggalak tak boleh balik kayu. Kawan tu dah tonggak tangan dah. Kono berapa dos? Dia memang tak terdayuk. Semula dah tonggak macam tu. Apa kono haji? Dos. Itu belasnya apa? Macam-macam tu. Tak kira lah, ambil lah. Saya pun ambil. Tak ada anti vaksin, ambil. Ada orang cakap, Ustaz tak takut kan jadi tikus makmal? Pertama dan bukan tikus, butuh pembangan. Ada orang dan boleh fikir lah. Dan tak pandai. Saya cakap, saya tak pandai. Tapi bila majlis fatwa dah putuskan hukumnya harus dan wajib, siapa lagi kita? Kita Islam, ikutlah pemimpin kita. Kau bohong dia takut. Apa susah? Ustaz, jangan. Ambil Pfizer. Kena tambah lagi 2 dos. Ambil lantai 10 dos boleh. Tak ada lah. Poning-poning kepala. Itu dia bilang. Itu kita hasut pula orang. Jangan satu hal tu. Jadi fitnah. Pergi umrah. Tak ambil vaksin. Jadi buruk nama ibadah itu. Membohong pula. Macam. Aduh, Ustaz, ada orang tu ambil vaksin mati. Ustaz, ni macam mana? Dan sampai masuk mati. Siapa cakap ambil vaksin tu jadi kebal? Vaksin ni antigen untuk menambah daya tahan melawan penyakit imuniti dalam badan kita. Tu saja. Ikhtiar. Macam naik keto, ada airbag, naik keto tak ada airbag. Naik keto kita ada airbag. Soalan, accident tak keto tu? Keto tu boleh accident tak? Boleh accident. Cuma kita bersedia. Paling tidak kurang keadaan kecederaan. Tapi kalau dilunggah itu lori, apa boleh tanya. Pun kalau Allah Ta'ala kata mati, Allah Ta'ala kata belum mengatakan lori ada lunggah, kata like habis pun bukan tu ada lunggah. Elok Cina tu keluar dari pintu tu. Hidup dia. Nak cakap apa? Sebab bukan kita yang mengetahui kan. Ikutkan banyak nak isteri tuan, tapi saya ni jadi faham kalau muka-muka suruh berhenti tu, saya faham. Kalau dah beralih-alih, sampai duduk kejap menunjuk, kejap macam tu, faham. Dia tunggu saya pandang dia, boleh alih sampai duduk. Bukan tunggu pandang tempat lain, mana biar dia nampak ponik yang siap tumbuk-tumbuk lutut depan mata saya, sama. Tapi tak apa, saya faham, insyaAllah. Saya ni okey. Ya, tapi mana nanti kau dah panggil lagi lah tu, insyaAllah. Nampak cara Imam Nazir pun berkonan dengan saya tadi tu. Dia kata dia nak panggil lagi ni Ustaz. Tak ada hal kan, okey. Bulan puasa saya panggil. Dia penuh, bulan 1 bulan 2, 3 penuh. Bulan puasa saya lah panggil. Ya,
Jadi saya ucapkan terima kasih banyak tuan. Apa-apa pun Bapak Adam tadi tekankan. Penekanan sebenarnya masjid kena buat kempen hidup beradab. Sebab Nabi pun ajar ta'dibu auladukum bisalasati asya, adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar sayang Nabi. Bihubbi ahli, ajar sayang ahli keluarga Nabi. Biqiraatil Quran, dengan membaca yang suci Al-Quran. Insyaallah bila hidup dengan beradab, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Ya, jadi tuan, itu saja daripada saya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan tersemat di dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak jolok buah perangan. Kalaulah ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Biarlah kita ni datang ke masjid ni, niat kerana Allah. Mudah-mudahan kalau mati itu tak sia-sia. Bawa limau, bawa bakul berisi limau. Sangat borek, susah nak jinjit. Biar mati ditangkap limau daripada mati digigit anjing. Faham tak maksudnya? Makna ada kehormatan. Kau mati kena tangkap limau. Steady sikit cerita. Anjing gigit memang lepas mati berbondo. Kan? Macam tu lah cerita. Faham maksudnya tu? Biar kita hidup dalam keadaan beradab. Semua masyarakat beradab, hormat menghormati satu dengan yang lain. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Bila hidup kita ni penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawa. Itu pantun dulu. Ya? Jadi cukuplah tu tuan-tuan dan puan sekalian. Tenang-tenang air di laut, sampai kelok pergi ke tanjung. Hati terkenak, mulut menyebut. Jasa baik pihak tuan menyebut, rasa dan junjung. Dan malam